Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan kelas PDPR kita seperti biasa untuk mata pelajaran yang pertama, iaitu waktu yang pertama, iaitu kita mulakan dengan seperti yang dijadualkan, iaitu dengan mata pelajaran ibadah. Jadi insya-Allah pada petang ini ustaz nak mengulang kaji sedikitlah tentang silibus tahun 5. Kita dah habis dah ulang kaji untuk silibus tahun 4 dan 3. Jadi ustaz nak tengok sikit tentang silibus tahun 5 untuk tajuk yang boleh dikatakan penting juga, iaitu solat jenazah. Selalu juga keluar ni tentang solat jenazah. Baik. Dan satu benda yang kita kena bagi perhatian, sebab apa solat jenazah ini adalah satu ilmu yang perlu kita tahu. Setiap anak-anak perlu tahu, perlu ambil tahu tentang solat jenazah. Kenapa? Solat jenazah ini juga adalah salah satu ilmu yang akan digunakan kalau berlaku sesuatu kematian pada ahli keluarga kita. Jadi kita tengoklah solat jenazah. Apa makna solat jenazah? Kita tengok pada tajuk. Solat jenazah ialah, kita tengok sini. Okey, situ. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang yang hidup. Orang yang hidup kepada orang yang mati. Jadi solat jenazah ni apa dia? Solat orang hidup semayang untuk orang yang telah meninggal dunia. Jadi solat jenazah ni khusus hanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu kita faham lah. Hukum solat jenazah. Kita tengok hukum solat jenazah. Tu maksud yang atas tu maksud dia. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati ataupun orang yang telah meninggal dunia. Itu maksud solat jenazah. Dia bukan macam solat biasa. Solat jenazah ni solat khusus untuk orang yang telah meninggal dunia. Saja-saja macam kita buat praktikal untuk program jenazah tahun lepas 2 tahun lepas tak silap ustaz. Kita buat tu, itu bukan solat jenazah, itu kita praktikkan cara untuk solat jenazah. Jadi nak syarat-syarat untuk melakukan solat jenazah tu, satunya mestilah kena ada orang yang meninggal. Jadi kalau kamu nak semayang, kena faham maksud dia. Solat jenazah ni dilakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Okey. Hukum solat jenazah. Kita tengok hukum solat jenazah ialah fardu kifayah. Fardu kifayah tu. Jadi hukum dia fardu kifayah. Apa dia fardu kifayah? Dia ada 2. Fardu terbahagi kepada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Untuk fardu kifayah ni dia lebih kepada umum. Contohnya macam nilah. Ustaz selalu bagi contoh. Fardu kifayah ni kalaulah dalam berlaku satu kematian dalam satu kawasan, ada yang menguruskan, ada yang solat jenazah, ada yang mandikan, seorang saja, maka terlepaslah daripada dosa satu kawasan tu. Itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, dosa dia tergantung ataupun terletak kepada individu. Berbeza dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ni dia secara umum. Kalau dalam satu kawasan tu ada yang menguruskan jenazah, ada yang tahu tentang ilmu jenazah ni, ilmu untuk menguruskan solat jenazah, ilmu untuk menguruskan mandi jenazah apa semua tu. Jadi kita ni sebagai orang yang ni terlepaslah. Tapi kalau kata tak ada langsung, maka satu kawasan itu, satu qaryah itu berdosa. Kerana apa? Tidak ada langsung yang ambil tahu dan tidak ada langsung yang peduli tentang solat jenazah. Berlaku kematian, dia buat tak tahu je. Itu tanggungjawab. Itu maknanya fardu kifayah. Sebenarnya dosa besar lah. Kenapa? Tidak melakukan fardu kifayah. Fardu ain dia tanggung sendiri. Individu semayang, kamu tak semayang, tanggung sendiri. Sebab dia termasuk dalam fardu ain. Individu solat, puasa, fardu ain. Jadi kalau ibadah tentang solat jenazah ini adalah fardu kifayah. Baik. Kita tengok rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah. Kita tengok pada rukun solat jenazah. Okey. Yang pertama ialah niat. Niat mesti ada. Macam mana yang ustaz terang sebelum ni, apa-apa ibadat, apa-apa amalan mesti dimulakan dengan niat.
Dia tak boleh lari dah. Apa-apa yang kita buat mesti kena ada niat. Ada apa-apa pun mesti kena ada niat. Apa-apa ibadat, apa-apa perbuatan mesti kena ada niat. Kalau tak ada niat tak jadi. Jadi kena ada niat. Yang pertama mestilah niat. Yang kedua, bertakbir sebanyak 4 kali. Dalam solat jenazah kamu kena faham. Yang ni selalu keluar soalan. Solat jenazah dia tidak disebut rakaat. Dia disebut 4 takbir. Tu kena faham tu. Solat jenazah dia tidak disebut dengan 4 rakaat. Dia disebut dengan 4 takbir. Tu kena faham tu. Jadi kenapa dia tak disebut 4 rakaat? Ada sebab dia. Kerana apa? 4 rakaat kalau dia cukup lengkap segala rukun dalam solat, maka bolehlah disebut rakaat. Tetapi dalam solat jenazah dia tidak ada rukuk, dia tidak ada sujud, dia tidak ada i'tidal, maka dia hanya ada takbir sahaja. Maka dalam solat jenazah hanyalah takbir. Sebab tu dia sebut 4 takbir. Tapi hukum 4 takbir ini adalah wajib. Rukun tak boleh dah, tak cukup. Ustaz, saya nak buat 2 je, tak boleh. Sebab apa? Solat jenazah ni mestilah 4 kali takbir. Kamu pernah semayang hari raya kan? Itu 4 kali takbir, ada 7 kali takbir, 6 kali takbir. Lepas tu ada pula rukuk selepas tu. Itu semayang, itu rakaat. Jadi kalau kita sebut rakaat, cukup ada rukuknya, ada i'tidalnya. Tapi kalau salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud, tidak ada dua antara sujud, tidak ada tahiyat awal, tidak ada. Dia hanya ada takbir sahaja. Baik. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah selepas takbiratul ihram. Fatihah wajib. Dalam semayang apa pun, Fatihah wajib. Semayang apa pun. Surah tak apa. Surah hanyalah sunat. Tapi kalau Fatihah, tak ada semayang lagi lah yang kita dibenarkan untuk tidak membaca Fatihah. Sebab apa? Semayang semuanya perlu membaca surah Fatihah. Wajib. Dalam solat, rukun apa? Rukun qauli. Mestilah dibaca. Itu kena faham. Baik. Jadi kalau kata kita tak baca Fatihah, sah tak? Batal lah semayang. Kemudian berselawat ke atas Nabi selepas takbir yang kedua. Ini selawat dalam tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat itu dibaca ketika takbir yang kedua. Jadi kalau tak baca apa hukum dia? Boleh jadi tidak sah salat jenazah. Kenapa? Dia termasuk dalam rukun. Dia termasuk dalam rukun, maka kalau tak baca, maka batallah solat jenazah. Okey. Yang ketiga, mendoakan yang takbir yang ketiga. Ataupun rukun yang pertama 1 2 3 4 5, rukun yang kelima. Tapi perbuatan ini dilakukan ketika takbir yang ketiga. Iaitu mendoakan ke atas mayat. Mendoakan ke atas mayat sesudah takbir yang ketiga tu. Sesudah takbir yang ketiga, mendoakan ke atas mayat sesudah takbir yang ketiga. Apa doa dia kalau lelaki? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau ramai, banyak jenazah, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu bacaan doa untuk jenazah. Iaitu pun wajib dibaca pada takbir yang ketiga. Sebab tu dia termasuk dalam rukun. Kemudian yang seterusnya, memberi salam selepas takbir yang keempat. Sebelum takbir tu, dalam takbir yang keempat ada juga doa. Tapi doa itu termasuk dalam sunat sahaja. Kalau kita tak ingat, Ustaz, tak baca, sah tak? Sah, sebab dia sunat. Tapi kalau kita ingat, baca. Doa ni selalu Ustaz baca dalam kelas, dalam penerangan Ustaz. Apa dia? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi bila sebut tentang takbir yang keempat ni, bacaan doa itu juga boleh dibaca kalau kita ingat. Kalau tak ingat, kalau kita tak baca pun tak jadi masalah, sebab dia termasuk dalam sunat sahaja. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Apa dia tertib? Mestilah mengikut urutan. Takbir yang pertama baca apa, takbir yang kedua baca apa,
takbir yang ketiga baca apa, lepas tu kemudian salam. Tak boleh lah kita tunggang terbalik, masuk-masuk terus-terus nak salam. Tak boleh lah Fatihah baca kemudian. Niat mestilah mula-mula, jangan niat terakhir. Jadi semayang apa pun kena ada tertib, rukun apa pun kena ada tertib. Jadi kamu kena faham yang tu. Tertib mesti kena ada. Baik. Kemudian kita tengok bacaan dalam solat jenazah iaitu lafaz niat. Tengok lafaz niat usolli, tu lafaz niat dia. Usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku tunaikan solat ke atas mayat ini lelaki 4 takbir fardu kifayah. Nampak tu? Hukum dia fardu kifayah ma'mum kerana Allah Ta'ala. Tengok pula jenazah perempuan. Kalau niat dia usolli ala hazihil mayyitati. Jadi kalau lelaki ala hazal mayyit. Kalau perempuan ala hazihil mayyitati. Arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku tunaikan solat ke atas mayat ini perempuan 4 takbir fardu kifayah ma'mum kerana Allah Ta'ala. Jadi itulah niat yang perlu dibaca, lafaz niat yang perlu dibaca, yang kamu kena ingat, yang kamu kena ambil tahu. Sebab apa? Kalau berlaku pada keluarga kita, jadi kita dah tahu dah bagaimana nak melakukan solat jenazah. Satu ustaz pesan, di antara tanda-tanda jenazah itu baik ialah apabila berlakunya satu kematian kepada ibu dan ayahnya, anaknya sendiri dapat mengimamkan jenazah ibu dan ayahnya. Jadi kalau berlaku sesuatu kematian, kalau kamu sendiri ada ilmu, anak-anak ada ilmu, kamu pun dah ustaz dah ajar, dah bagi praktikal macam-macam, dah bagi tunjuk ajar dalam kelas, kalau kamu boleh menjadi imam kepada ibu dan ayah kamu, salah satu tandanya ialah tanda kelebihan ialah anak yang soleh, dan jenazah itu pun didoakan oleh anaknya, doa anak yang soleh dan solehah. Itu kena selalu apa benda yang kita tak terputus bila mak ayah kita telah meninggal dunia ialah doa anak yang soleh dan solehah. Cuma yang boleh jadi imam hanya adalah anak lelaki. Cukuplah penerangan daripada ustaz untuk tajuk solat jenazah. Untuk tugasan selepas habis video nanti kamu dengar ni untuk ulang kaji bagi tajuk solat jenazah ini, insya-Allah ustaz akan hantarkan soalan yang perlu kamu jawab iaitu berkaitan tentang tajuk solat jenazah. Jawapannya pun daripada apa yang ustaz terangkan sahaja. Jadi semoga apa penerangan yang ustaz dapat membantu kamu dalam belajar secara PDPR dan dapatlah membantu kamu mengulang kaji apa yang telah dipelajari dan dapatlah kamu bersedia dalam menghadapi peperiksaan UPKK yang dalam keadaan kita diuji oleh Allah dengan COVID-19. Kita belajar di rumah, tolonglah jalankan amanah sebagai seorang pelajar supaya kamu berjaya dalam apa yang kamu hajat dan apa yang kamu kehendak dalam hidup kamu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.